بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu pada malam ni dengan suatu kitab yang baru, risalah yang baru, iaitu Usulus Sunnah lil Imami Abi Bakar Al-Humaidi yang meninggal pada tahun 219 Hijrah. Kita telah tamat daripada Usulus Sunnah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dan hari ini kita masuk dalam Usulus Sunnah lil Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi juga dia menyatakan kitabnya itu Usul Sunnah. Al-aslu, asal hazal kitab, asal kitab ini adalah bahagian akhir daripada musnadnya. Asal Usul Sunnah ini adalah bahagian akhir daripada Musnad Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi dia ada musnad. Musnad maksudnya kitab menghimpunkan hadis, seperti Musnad Imam Ahmad. So Imam Al-Humaidi dia ada musnad dia. Di akhir kitabnya ataupun di akhir musnadnya itu, maka dia menyatakan bahagian akhir itu adalah usul sunnah, iaitu beberapa poin tentang i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, usul sunnah, usul kepada sunnah. Sunnah yang dimaksudkan di sini adalah akidah. Sunnah yang dimaksudkan sini adalah agama Islam itu sendiri, akidah. Dan apabila Imam Ahmad juga menulis usul sunnah, juga menghimpunkan poin-poin yang penting tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Di sana ada lagi imam yang menulis ataupun menghimpunkan kitab akidah dengan nama usul sunnah juga, seperti Ibnu Az-Zamanin. Ibnu Az-Zamanin juga tahun 300 Hijrah juga ada kitab namanya Usul Sunnah juga, yang menghimpunkan juga i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Adalah penting untuk kita juga membaca kitab para ulama kita ni, kerana sebagaimana juga yang telah kita sebut banyak kali, kita di Malaysia ni tak terdedah dengan penulisan para ulama kita tentang akidah lah. Nak melihat kepada pengajian akidah yang ada pun, sama ada di sekolah ataupun di masjid-masjid ataupun surau, maka semuanya hanyalah bersekitar sifat 20 lah, kan? Tak ada yang orang kata mendedahkan ataupun membaca tulisan-tulisan para ulama kita yang awal, terutamanya tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Pentingnya kita membaca kitab mereka ini supaya kita tahu bahawasanya para ulama awal ihtimam mereka kepada akidah juga besar. Maksudnya mereka mengambil berat tentang isu-isu akidah, maka mereka juga menulis kitab akidah. Sama ada mereka menulis itu sebagai pelengkap kepada kitab mereka, sebahagian mereka menulis kitab mustaqil, kitab yang terpisah, maksudnya khusus tentang akidah saja. Sebahagian mereka memasukkan dalam kitab-kitab hadis mereka, seperti Al-Imam Al-Bukhari sendiri. Dalam Sahih Al-Bukhari ada kitab iman, di akhir Al-Kitab Tauhid dan sebagainya. Mereka menggabungkan dalam kitab hadis mereka. Sama juga Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi ulama hadis.
dan dia ada musnad, dan dia menghimpunkan hadis-hadisnya, maka di bahagian akhirnya maka dia menerangkan tentang akidah ahli sunnah. Usul sunnati indana, usul sunnah di sisi kami ialah sekian, sekian dan sekian dan sekian. Bezanya, usul sunnah Imam Ahmad begitu banyak poinnya dan begitu panjang. Taklah panjang sangat, tapi pecahan-pecahannya itu banyak. Tapi usul sunnah al-Imam al-Humaidi hanya bersekitar 7 poin ataupun 8 poin ataupun 9 poin, berdasarkan pembahagian kepada para ulama yang membahagikan poin-poin yang dinyatakanlah. Maka boleh jadi poin itu boleh sekali ada sebahagian mereka memisahkan poin tersebut, maka ada kata 7 berdasarkan poin yang mereka bahagilah. So ada kata 7, ada yang membahagikan 8, ada yang menjadikannya 9 poin dan sebagainya. Dan itu hanya kita kata ringkas sajalah, ringkas, dan ianya di penutup kepada kitab hadisnya ataupun kitab musnad al-Imam al-Humaidi rahimahullahu ta'ala anhu. Seperti biasa, sebelum kita masuk dalam risalah al-Imam al-Humaidi, jadi kita melihat sedikit tentang siapakah dia al-Imam al-Humaidi. Siapakah dia al-Imam al-Humaidi? Sebelum tu ada yang telah menterjemahkan usul sunnah ni, apa tu, PIS tu apa? Syarikat PIS tu Peace tu kan? Peace tu kan? So dia ada terjemahkan usul sunnah al-Imam al-Humaidi. Kalau nak, boleh saya cakap dengan Abu Talha, kerana dekat Baitul Salam tu ada banyak. Saya nampak nuskhahnya ada banyak. So kalau siapa yang nak, bolehlah tengoklah minggu depan ke, saya mengajar kat Baitul Salam hari Isnin, bolehlah saya tolong ambilkan siapa yang nak lah. So itu terjemahan kepada usul sunnah al-Imam al-Humaidi rahimahullahu ta'ala anhu. Jadi kitab usul sunnah ini yang muallifnya itu adalah al-Imam al-Hafidhu al-Alam Abu Bakr Abdullah ibn Zubair Ibn Isa al-Qurashi al-Humaidi al-Makki. Al-Imam al-Hafidh Abu Bakar, kunyahnya Abdullah ibn Zubair Ibn Isa al-Qurashi al-Humaidi al-Makki. Al-Imam Az-Zahabi ada tulis, ada di dalam Siyar A'lamin Nubala, ada menyatakan tentang beliau, Abdullah ibn Zubair ibn Isa ibn Ubaidillah ibn Usama ibn Abdullah ibn Humaid ibn Zuhair ibn Al-Haris ibn Asad ibn Abdul Uzza. Wa qila jadduhu huwa Isa ibn Abdullah ibn Zubair ibn Ubaidillah. Ada yang menyebutkan jadduhu, datuknya Isa ibn Abdullah ibn Zubair ibn Ubaidillah ibn Humaid al-Imam al-Hafidhu al-Faqih. Kata Az-Zahabi, al-Imam al-Hafidhu al-Faqih. Al-Hafidh gelaran ulama hadis. Al-Hafidh adalah gelaran bagi ulama hadis. Al-Faqih, Syekhul Haram, kerana dia menetap ataupun dia berpusat di Masjidil Haram, Al-Haram Makki, betul Al-Makki. Abu Bakr al-Qurashi al-Asadi al-Humaidi al-Makki, sahibul musnad, sahib al-musnad, pemilik kepada kitab al-Musnad. So dia ada kitab namanya al-Musnad. Kemungkinan banyak kitab tulisan yang beliau tulis, tetapi wallahu a'lamu bis-shawab, yang sampai kepada kita al-Musnad, al-Musnad al-Humaidi. Hadha al-imamu rawa anhu jam'un min a'immatil Islam, wa min ru'usihim al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari.
Imam ini rawa anhu, anak muridnya ataupun yang mengambil daripadanya, jam'un, iaitu sekumpulan banyak min a'immatil Islam, daripada para ulama Islam, para imam-imam. Wa min ru'usihim al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Antara anak murid yang masyhurnya adalah al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari sahib al-Jami' as-Sahih, sahibus Sahih. Faqad rawa anhu fi sahihihi wa min zalika awwalu hadithin fil Jami' as-Sahih. Dan adalah al-Imam al-Bukhari meriwayatkan daripadanya fi sahihihi, di dalam sahihnya. Wa min zalika, antaranya hadis pertama dalam sahih al-Bukhari, iaitu hadis innamal a'malu binniyat. Apabila al-Imam al-Bukhari menyatakan haddatsana al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami al-Humaidi, iaitu Syekh Al-Humaidi, iaitu yang kita baca kitabnya ini, Abu Bakar Abdullah ibn Zubair. Antara anak muridnya lah Al-Imam Az-Zuhli. Al-Imam Az-Zuhli, Yahya Az-Zuhli, ni yang ada konflik dengan Al-Bukhari tu. Al-Imam Yahya Az-Zuhli, dia konflik sikit. Dia biasalah manusia, dia tengok majlis Al-Bukhari ni lebih ramai daripada majlis dia, ataupun pada awalnya majlis dia lah orang pergi ambil hadis. Apabila Imam Al-Bukhari balik, maka orang ramai pergi kepada majlis Al-Bukhari, ramai, sehingga biasalah manusia timbullah dalam hatinya rasa macam tak puas hati, siapa syekh ni, aku ke dia kan. Maka orang ramai pergi kepada majlis Al-Bukhari, menyebabkan ada konflik yang berlaku antara Imam Yahya Az-Zuhli dengan Al-Imam Al-Bukhari. Imam Muslim anak murid kepada Imam Al-Bukhari dan Imam Yahya Az-Zuhli. Sudahnya, oleh kerana mereka ini ada konflik, kalamul aqran yutwa wala yurwa, kalam aqran ini dilipat tak diriwayat. Al-Imam Muslim walaupun belajar dengan Al-Bukhari, tak ada satu periwayat daripada Al-Bukhari dalam Sahih Muslim. Tak ada satu riwayat pun daripada gurunya Al-Bukhari dalam Sahih Muslim. Kemungkinan nak mengelakkan konflik tu, so dia tak bubuh riwayat yang diambil daripada Al-Imam Al-Bukhari dan diletakkan dalam Sahih Muslim. Antaranya Ya'qub Al-Fasawi, anak murid juga yang masyhur, Ya'qub Al-Fasawi, sebagian kata Ya'qub Al-Basawi. Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, ini semua ulama-ulama besar belaka. So ini semua anak-anak murid ataupun yang mengambil ilmu daripada Al-Humaidi. Wa kadzalika rawa anhu al-Imam Muslim, begitu juga Imam Muslim meriwayatkan juga daripada Al-Humaidi fi muqaddimati sahihihi, dalam muqaddimah sahihnya. Al-Imam Muslim, dia sebelum dia masuk dalam kitab Jami' Sahihnya itu, dia ada muqaddimah. So muqaddimah Imam Muslim, dia bawa beberapa riwayat daripada Al-Imam Al-Humaidi. Muqaddimah Sahih Muslim ni, dia kalau kita kata penulisan dalam mustalahul hadis, penulisan dalam mustalahul hadis di zaman awal, tak ada ulama yang buat suatu penulisan yang mustaqil, penulisan yang khas dalam satu kitab mustalahul hadis. Tak ada. Pada zaman awal, Al-Quran bagi orang kata prinsip umum, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila ada orang fasik bawa berita cek, itu Quran datang. Daripada itu datang kawaid berikutnya. Dan apabila nak menjadikan seorang itu saksi di hadapan qadi, mesti orang yang siqah. So itu Quran kata. Zaman awal tak ada yang tulis satu kitab khas mustalahul hadis, tak ada. Tapi yang sampai kepada kita, wallahu a'lam, yang sampai secara yang bertulisnya
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Ar-Risalah, Ar-Risalah kitab usul fiqh, tapi di dalamnya ada perbahasan tentang hadis. Hujjiyatus sunnah, bagaimana hujjiyat ke penghujahan sunnah, khabar ahad dan sebagainya. So itu yang awal yang menulis tentang mustalah. Dia gabung dengan dia punya risalah. Berikutnya Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya, dia muqaddimah sahihnya itu, maka dia bawa poin-poin yang merujuk kepada yang kita panggil ilmu mustalahul hadis, tapi bukan kitab mustaqil. Datang Imam At-Tirmizi, dia buat kitab Jami' Sunan, dia pun hadis, tapi di akhir sunan itu digabung dengan ilal, kitab Ilal At-Tirmizi. So dia mustalah tapi digabung dengan dia punya kitab hadisnya. Sama seperti penulisan akidah, dia tak ada penulisan khas dalam satu kitab. Maka Al-Imam Al-Humaidi menggabungkan ataupun di akhir daripada musnadnya itu dia jelaskan tentang akidah. Begitulah semua ilmu pun pada awalnya semua adalah gabungan dan gabungan. Lepas tu barulah ada datangnya Al-Imam apa tu? Susah nak nyebutnya. Ar-Rama Hurmuzi. Al-Imam Ar-Rama Hurmuzi yang menulis kitab khas tentang mustalah hadis, dan berikutnya baru ada kitab mustaqil. Kitab macam kita baca ni, kitab Al-Humaidi ni, maka diambil daripada bahagian akhir itu, maka ambil satu risalah bahagian akhir saja, yang itu menjelaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian datang ulama berikut syarah lah. Tak banyaklah syarahnya, yang ada pada saya ni pun syarah Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari, lecturer Universiti Islam Madinah. So dia ini pun adalah daripada kuliah dia, daripada daurah yang dibuat tentang aqidah Al-Humaidi. Kemudian daripada daurah tu dirakam, kemudian ditulislah oleh anak-anak muridnya, kemudian dicek lah. Dia tak sebagaimana Musnad Imam Ahmad banyak yang mensyarahkannya dan matbu', tapi yang nak matbu' kitab Al-Humaidi ni wallahu a'lam mungkin ada, tapi tak ramai ataupun tak banyak. So Imam Muslim tadi dalam muqaddimah sahihnya meriwayatkan daripada Al-Humaidi. Wa rawa anhu al-Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud juga meriwayatkan daripada Al-Humaidi. Wal Imaman Ar-Raziyan, seperti yang kita sebut Abu Hatim, Abu Zur'ah, yang murid dia. Wa ghairuhum min sadatil ulama wa a'immati ahli sunnah, dan juga banyaklah ulama-ulama lainnya di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Qala al-Hafidhu Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, berkata Al-Hafiz Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, haddasa anhu al-Bukhari wa ghairuhu min kibaril a'immah, telah pun meriwayatkan daripadanya Al-Imam Al-Bukhari dan selain daripadanya min kibaril a'immah, daripada ulama ataupun imam-imam yang besar. Wal amru kama qala wa marra ma'ana qablu dhikru ba'din min ha'ula'il a'imma wa hadithuhu mudawwanun fi dawawinil Islam wa kutubis sunnati asy-syahirah. Berikutnya, wa qad akhadha al-ilma an jam'in min a'immatil ilmi fi zamanihi, guru-gurunya pula diambil daripada, iaitu Al-Imam Al-Humaidi, akhadha al-ilma, mengambil ilmu daripada sekumpulan pula min a'immatil ilm, daripada para ulama pada zamannya, seperti Al-Imam Waqi' ibn Al-Jarrah. Al-Imam Waqi' ibn Al-Jarrah Ar-Ru'asi, antara guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i juga, Al-Imam Waqi' ibn Al-Jarrah Ar-Ru'asi. Al-Imam Qutaybah ibn Sa'id Al-Baghlani, Imam Qutaybah ibn Sa'id, imam yang masyhur. Wa Ya'la ibn Ubaidin At-Tanafisi wa ghairihim min ahli al-ilmi wa huffadhil Islam. Al-Imam Az-Zahabi sebut lagi dalam As-Siyar, Siyar A'lamin Nubala, antara gurunya juga Ibrahim ibn Sa'ad, antara lain Fudail ibn Iyad, Imam Fudail ibn Iyad, juga selalu kita dengar nama Fudail ibn Iyad.
Antara guru utama beliau adalah Sufyan ibn Uyainah. Antara guru utama beliau adalah Imam Sufyan ibn Uyainah. Fa'akthar anhu wujud, dan banyak diambil daripada Imam Sufyan ibn Uyainah. Antara lain Abdul Aziz ibn Abdul Samad, Abdul Aziz ibn Abi Hazim, Imam Waqi' kita sebut tadi, Al-Imam Syafi'i sendiri, wa laysa huwa bil mukthir. Antara gurunya Al-Imam Syafi'i juga, tapi dia tak banyak ambil daripada Al-Imam Syafi'i, ataupun mungkin tak lama mulazamah dengannya. Al-Imam yang paling lama dia mulazamahnya adalah Sufyan ibn Uyainah. Kata Al-Humaydi, qala Al-Humaydi, jalastu Sufyan ibn Uyainah 19 sana atau nahwiha. Aku duduk ataupun aku melazimi Imam Sufyan ibn Uyainah 19 tahun. So itu antara guru utamanya. 19 tahun dia duduk dengan Imam Ibn Uyainah. Wa qala Abu Hatim, berkata anak murid beliau Abu Hatim, Imam Abu Hatim Ar-Razi. Imam Abu Hatim Ar-Razi juga ada risalah tentang akidah, iaitu Aqidah Ar-Raziyain. Aqidah Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi juga ada risalah tentang akidah. Mungkin kita boleh baca juga lepas ni, ringkas je, tak banyak mana pun. Kata Imam Abu Hatim, asbat an-nas fi Ibn Uyainah Al-Humaydi. Orang yang paling asbat kepada Ibn Uyainah adalah Al-Imam Al-Humaydi. Maksudnya nak tengok riwayat Ibn Uyainah yang paling asbat, yang paling sahih, paling asbat ni paling kukuh adalah daripada riwayat Al-Humaydi. Wa huwa raisu ashabi Ibn Uyainah, rais, kepala, ketua kepada anak-anak murid Ibn Uyainah. Wa huwa siqatun imam, dan kata Abu Hatim, dan dia adalah siqatun imam, itu imam siqah, itu Al-Humaydi. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Humaydi indana imamun. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, yang kita dah baca usul sunnahnya, berkata Imam Ahmad kepada Imam Al-Humaydi, indana imam, dia itu adalah imam di sisi kami. Dia itu adalah imam di sisi kami, kata Ahmad ibn Hanbal. Qala Ya'qub Al-Fasawi, Imam Ya'qub Al-Fasawi, antara anak murid utama dia juga, Ya'qub Al-Fasawi, Ya'qub Al-Basawi. Haddatsana Al-Humaydi wa ma laqitu ansahu lil Islam wa ahlihi min. Aku berjumpa dengan Al-Imam Al-Humaydi dan tak ada orang yang paling banyak bagi nasihat untuk Islam melainkan dia, itu Al-Imam Al-Humaydi. Qala Abdurrahman ibnu Abi Hatim, berkata Abdurrahman ibnu Abi Hatim, haddatsana Muhammad ibn Abdurrahim Al-Harawi, telah meriwayatkan daripada Muhammad ibn Abdurrahim Al-Harawi, qala qaddamtu Makkah, aku datang ke Makkah pada tahun 98 Hijrah. Wa mata fi awwaliha Sufyan ibn Uyainah qabla qudumina bi 7 ashhur. Kami datang ke Mekah pada tahun 98 Hijrah, dan ketika mana kami sampai dekat Mekah, 7 bulan telah pun meninggal Imam Sufyan ibn Uyainah. Kata Abdurrahman ibn Abi Hatim, tak ada nak jumpa Sufyan ibn Uyainah. Sampai Mekah dah lewat 7 bulan dah meninggal dah, itu Imam Sufyan ibn Uyainah. Fasa'altu an ajalli ashabi ibn Uyainah, maka aku pun tanya anak murid Ibn Uyainah yang paling hebat siapa? Ataupun anak murid Sufyan, siapa dia? Kami nak ambil hadis lah, maksudnya nak ambil ilmu. Fadzakara li, maka orang bagi tahu kepadaku Al-Humaydi. Orang bagi tahu Al-Imam Al-Humaydi. Fakatabtu hadis Ibn Uyainah anhu, maka aku pun mengambil hadis Ibn Uyainah daripada Al-Imam Al-Humaydi. Ini kata Abdurrahman ibn Abi Hatim. Warawa Ya'qub Al-Fasawi,
Anil Humaidi, dan diriwayatkan daripada Ya'qub Al-Fasawi daripada Al-Imam Al-Humaidi qala kuntu bi Misr wa kana li Sa'id ibn Mansur halaqah fi masjid Misr wa yajtami'u ilayhi ahlu Khurasan wa ahlu al-Iraq fajalastu ilayhim فذكروا شيخا لسفيان فقالوا كم يكون حديثه فقلت كذا وكذا فسبح سعيد بن منصور وأنكر ذلك وأنكر ابن دسيم. Ini Yaqub menceritakan tentang waktu dia kat Mesir, maka dia berada di dalam halaqah Sa'id ibn Mansur, menceritakan tentang Sufyan ibn Uyainah, berapa hadis yang dia ambil daripada Sufyan ibn Uyainah dan sebagainya. Qala Ibn Sa'ad Al-Humaidi min Bani Asad ibn Abdul Uzza. Berkata Ibn Sa'ad Al-Humaidi ini daripada Bani Asad, daripada Abdul Uzza, Ibn Abdul Uzza, Ibn Qusay, sahib Ibn Uyainah, anak murid kepada Ibn Uyainah. Wa riwayatuhu siqatun kathirul hadith. Dan riwayatnya itu siqah, kathirul hadith, banyak hadis. Meninggal di Makkah pada tahun 19 wa kadha arrakha al-Bukhari wa qila sanat 20. Meninggal 219 Hijrah ataupun 220 Hijrah. Tinggal lagi orang tak berapa nak confirm dia lahir bila. Orang tak berapa nak confirm dia lahir bila. Yang jelasnya wallahu a'lam lepas 150 Hijrah. Al-Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Dia lepas daripada 150 Hijrah dan dia jumpa dengan Al-Imam Syafi'i dan mengambil ataupun belajar daripadanya, dan dia hidup lebih kurang sekitar 70 tahun. Al-Imam Al-Humaidi. Qala Muhammad ibn Sahal, berkata Muhammad ibn Sahal, haddatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' ibn Sulaiman, aku mendengar Asy-Syafi'i yaqul ma ra'aitu sahib al-Balgham ahfadhu min al-Humaidi. Aku tidak pernah mendengar sahib al-Balgham ahfadhu min al-Humaidi, iaitu orang yang lebih ahfaz, orang yang lebih hafaz daripada Al-Imam Al-Humaidi. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kana yahfadhu li Sufyan ibn Uyainah, dan dia menghafaz daripada Sufyan ibn Uyainah 10,000 hadis, 10,000 hadis, 10,000 hadis. Banyak diambil daripada Imam Sufyan ibn Uyainah. 19 tahun duduk dengan Imam Sufyan ibn Uyainah. Qala Ali ibn Khalf sami'tu al-Humaidi yaqul, berkata Ali ibn Khalf, aku mendengar Humaidi kata, ma dumtu bil Hijazi wa Ahmad ibn Hanbal bil Iraq wa Ishaq bi Khurasan la yaghlibuna ahad. Selagi mana aku berada di Hijaz, kata Humaidi, selagi mana aku ada dekat Hijaz, Ahmad ibn Hanbal ada dekat Iraq, dan Ishaq ibn Rahoya, sebagai sebut Ishaq Rahawai, Ishaq ibn Rahawai. Ahlul fiqah baca Ishaq bin Rahawai, Ahlul hadis baca Rahoya, Ishaq ibn Rahoya. Sibawai, Ahlul hadis baca Siboya. So kalau dia sebut nama Rahoya, Siboya, semua yang lebih kurang wazan yang macam tu, maka dia Ahlul hadis. Kenapa? Kerana dia nakal daripada atas, daripada gurunya begitu. Dia nakal daripada gurunya Rahoya. Dia pun riwayat Rahoya, Ishaq ibn Rahoya. Adapun yang lain baca Rahawai. Ahlul hadis, oleh kerana dia nakal daripada orang atas, guru dia baca Ishaq Rahoya. Maka Ahlul hadis dia kekalkan apa yang dia dengar, itu Ahlul hadis. Dia tak akan tukar, sebab dia dengar daripada gurunya Ishaq ibn Rahoya. Dekat Khurasan tak ada siapa boleh
Maksudnya kalau aku ada dekat Hijaz, Ahmad bin Hanbal ada dekat Iraq, Ishaq ada dekat Khurasan, tak ada siapa boleh angkat kepala. Ahli bid'ah maksudnya. Wa qala Abu al-Abbas as-Siraj, sami'tu Muhammad ibn Ismail yaqul al-Humaydi imamun fil hadith. Berkata Abu al-Abbas Siraj, aku mendengar al-Imam Muhammad ibn Ismail, siapa? Al-Bukhari. Aku mendengar Al-Bukhari kata Al-Humaydi imamun fil hadith. Al-Humaydi imam dalam hadith. Kata Al-Bukhari Amirul Mu'minin fil hadith. Al-Imam Al-Bukhari kata Imam Humaydi imam dalam hadith. Qala Al-Firabri haddatsana Muhammad ibn Muhlab Al-Bukhari haddatsana Al-Humaydi qala wallahi la an aghzu haula'i alladhina yarudduna haditha Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabbu ilayya min an aghzu'a iddatahu min al-atrak. Berkata Firabri, Al-Imam Al-Firabri salah seorang periwayat Al-Bukhari. Al-Imam Al-Firabri adalah salah seorang periwayat Sahih Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Humaydi, wallahi la an aghzuwa haula, wallahi demi Allah aku akan perang orang yang menolak hadis Rasulullah. Aku akan perang dengan orang yang yarudduna hadis Rasulullah, yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada aku pergi lawan puak-puak Atrak Turki pada ketika itu. Atrak ahabbu ilayya, lagi aku suka daripada perang dengan pokok yang tolak hadis ni. Qultu lamma tuwfiya Syafi'i arada Al-Humaydi an yatasaddara mawdi'ah. Ketika mana kewafatan Al-Imam Syafi'i 204 Hijrah. Al-Imam Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Ketika mana Al-Imam Syafi'i meninggal, Al-Imam Al-Humaydi nak menggantikan tempatnya. Fatanafasa huwa wa ibnu Abdul Hakam ala zalika. Tapi dia kena bersaing dengan Ibnu Abdul Hakam. Ibnu Abdul Hakam seorang lagi. Ala zalika wa ghalabahu Ibnu Abdul Hakam ala majlis al-imam. Ibnu Abdul Hakam lebih ghalabahu, lebih menanglah atas dia nak ganti tempat Al-Imam Syafi'i. Summa innal Humaydi raja'a ila Makkah. Kemudian dia pun pulang ke Mekah. Al-Imam Humaydi balik Mekah. Wa aqama biha, dan dia pun menetap dekat Mekah, yanshurul ilm rahimahullah. Maka dia sebab tu dia duduk di Mekah lah, Hijaz. So itu yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala. Antara lain yang memuji beliau Al-Imam Ishaq tadi tu. Al-Imam Ishaq ibn Rahoya rahimahullah qal al-a'immatu fi zamanina, imam zaman kita ni Al-Syafi'i, Al-Humaydi wa Abu Ubaid. Berkata Imam Ishaq ibn Rahoya, imam pada zaman kita, pada zaman dia lah, adalah Al-Syafi'i, Al-Humaydi wa Abu Ubaid. 3 orang ni imam. Maksudnya bila dia cakap begini, maksudnya pergi jumpa dan ambil ilmu daripada mereka ni. Wa Amirul Mu'minin fil hadith Al-Imam Al-Bukhari, kita dah sebut tadi, Al-Humaydi imamun fil hadith. Al-Hafiz Al-Imam Abu Abdullah Al-Hakim rahimahullah qal, Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Hakim qala Al-Humaydi mufti ahli Makkah wa muhaddithuhum. Humaydi ni mufti ahli Makkah dan muhaddithuhum, dan muhaddisnya. Wa huwa li ahli al-Hijaz fi sunnati, dan dia
dekat Hijaz ataupun kepada penduduk Hijaz dalam bab sunnah ni macam Imam Ahmad dekat Iraq. So Imam Ahmad dekat Iraq, Al-Imam Al-Humaidi kata Al-Imam Abu Abdullah Al-Hakim dia mufti ahli Makkah dan muhaddisnya, itu maksudnya balik kepada semua hadis tu balik kat dia lah, ambil daripada dia, dan dia adalah bagi penduduk Hijaz itu seumpama Ahmad bin Hanbal dekat Iraq. Disebut dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra Al-Imam As-Subki. فهذه شهادات من أئمة وعلماء له بالعلم والفضل والسنة والاستقامة. Dan pada dah tahap tu lah punya bau beberapa orang tu dah berpada dah lah. Para ulama yang memujinya itu pun imam besar-besar belaka. Wa kafa biha fakhran wa bayanan limanzilatihi fil ilmi was sunnati bainal ulama. Cukup dah tara tu pun dah menunjukkan kedudukan Imam Al-Humaidi dalam ilmu dan sunnah di sisi para ulama. So sebab tu bila kita kata ulama ni siapa? Ulama ni apabila ulama lain memujinya, baru lulu ulama. Tapi kalau dia itu dikatakan ulama tapi tak ada ulama yang memujinya, itu tidak ulama lah. La ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dhu al-fadl. Tak mengetahui yang ada suatu kelebihan, ataupun orang tak tahu suatu kelebihan yang ada pada ahli yang ada kelebihan, melainkan orang itu juga ada kelebihan tersebut. So kalau ulama lain yang memujinya itu dah cukup untuk kita kata dia ulama. Kalau ada ulama lain yang mengambil fatwa dia, ambil pandangan dia, ambil ilmu daripadanya, dah pada dah dia ulama. Tapi kalau orang kata dia itu ulama tapi tak ada ulama-ulama yang terkenal pun yang memujinya, bahkan sebaliknya, maka itu jangan haraplah nak dinamakan ulama. Orang bawahan tak diambil kira lah. Siapa dia? Oh, dia ni ulama yang memujinya tu pun tak mengaji Al-Quran pun tak boleh baca. Tak kira lah. Seorang dikatakan muhaddith, al-muhaddith, seorang ahli hadis, tapi tak ada ahli hadis yang kenal dia dan tak ada ahli hadis yang memuji dia. Nak kata ahli hadis bagaimana? So itu yang dipanggil al-ulama. Antara ciri-cirinya ia sendiri dipuji oleh ulama yang lainnya, dan ulama yang lain itu juga dipuji oleh ulama yang lainnya, dan orang kenal dia ni siapa, dia ni siapa, dia ni siapa. Dan bila kita biasanya kita baca sirah para ulama ni, bila mereka nak pergi ke suatu tempat, mereka tanya guru mereka, tempat yang saya nak pergi ni ada tak ulama? Maka kalau dia tahu, dia akan bagi tahu lah, jumpa fulan bin fulan bin fulan, ambil ilmu daripada fulan bin fulan bin fulan. Nasihat ataupun wasiat. Kalau seseorang nak pergi mana-mana, biasa dia tanya guru dia, dekat sini ada tak ulama yang boleh ambil ilmu dengannya. Itu cara dia. Hadha al-alamu lahu mu'allafatun mazkuratun fi tarjamatihi. Ulama yang kita baca tentang dia ni, Al-Humaidi ni, mu'allafatun, ada banyak mu'allafat, banyak tulisannya. Mazkuratun fi tarjamatihi, yang disebut di dalam tarjamahnya, iaitu biografinya. Illa annahu lam yutba' minha, melainkan ianya tak dicetak, maksudnya tak ditulis, tak disebarkan. Illa al-musnad, melainkan musnad je. Walahu tab'atan fima a'lamu wa urfiqa bi akhir hadzal musnad risalatun. Dan musnad ini dicetak dan sampai kepada kita pada hari ini. Musnad Al-Humaidi ada dan dicetak dan digandingkan dengan akhir musnadnya itu suatu risalah yang dinamakan Usul Sunnah lahu, Usul Sunnah bagi Imam Humaidi rahimahullah. Walaha nuskhatun khattiyatun mufradatun mahfuzatun fil maktabati adh-dhahiriyah.
Dan ada nuskhah khattiyah, nuskhah tulisan tangan di Maktabah Az-Zahiriyah Dimashq kat Damsyik, Syria. Biasa Maktabah Dimashq ni, Maktabah Az-Zahiriyah ni menyimpan makhtutat, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dulu. Banyak lagi yang belum dicetak pun lagi. Dengan banyaknya hasil penulisan para ulama yang hilang, banyak juga yang hilang. Ada yang hilang, tapi macam mana kita tahu? Sebab ulama-ulama sebelum yang bila menyebut biografi dia sebut ini tulisan dia, ini tulisan dia, ini tulisan, tapi tak sampai kat kita. Tak ada. Maksudnya kitab tu mafqud, hilang. Tapi disebut oleh ulama-ulama dulu tentang penulisannya. Itu antara cara kita nak tahu kitab ni betul tak kepada dia. Maka ulama-ulama, antaranya ulama awal yang menyebut tentang tu. Syekh Al-Albani rahimahullah, antara kerja hariannya adalah duduk kat Maktabah Zahiriyah ni lah. Dia pindah daripada Albania, ikut bapak dia, pindah ke Syria, dan dia duduk dalam Maktabah Zahiriyah sehingga orang maktabah bagi dia kunci. Dan bagi dia satu tempat dalam Maktabah Zahiriyah tu, Syekh Al-Albani rahimahullah. So dia duduk setiap hari, memang dia ada kat situ, melainkan waktu salat, waktu makan je. Waktu salat lah, lain kat situ lah dia. Sehingga dulu ada khadam dia, anak murid dia khidmat kat dia, datang Malaysia. Sehingga waktu wafatnya Syekh Al-Albani rahimahullah, belakang badan ni itu bekas kursi. Belakang badan tu bekas kursi, tempat dia duduk sandar tu ada bekas kursi. Duduknya dia dalam Maktabah Zahiriyah. Dan Maktabah Zahiriyah ni macam kita sebut lah, antara keistimewaan dia ada makhtut yang banyak, yang kadang-kadang tak dicetak pun lagi. Antara Syekh Al-Albani ni, antara yang terkenal tulisan dia ni apabila nota kaki bawah dia tu ada kitab-kitab yang belum dicetak lagi. Sehingga ada konflik sikit dengan dulu dengan Syekh Syuaib Arnaud. Apabila Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam tahqiq dia kepada hadis-hadis, tiba-tiba dia ada sebut beberapa kitab yang kitab yang belum dicetak lagi, yang Syekh Albani tengok, mana kau dapat ni? Kau ambil aku punya kan? Kau ambil aku punya ni, nota kaki aku ni, ni aku punya ni. Mana ada orang lain tulis kitab ni, aku yang ambil kat Maktabah Zahiriyah ni. Tu sikit dah konflik tentang waktu Syekh Albani dengan Syekh Syuaib Al-Arnaud tu. So tu Maktabah Zahiriyah. Kita dekat Malaysia ni jauh lagi, tak ada lah. Buat master dengan PhD pun, kalau negara Arab tu kaji makhtut lah. Kat Malaysia tak ada lah. Mana kita nak cari, melainkan kalau kita pergi sana nak tahqiq kitab kat Malaysia, tak jadi, tak boleh. Memang kena pergi sana pun. Macam mana cara nak tahqiq? Kena pergi tengok kat maktabah tu, bawa keluar hak yang makhtut tu. Macam mana nak betul-betul confirm risalah ni imam sekian tulis? Macam mana nak betul confirm? Oh, jumpa makhtut dalam Maktabah Zahiriyah, jumpa makhtut dekat maktabah dekat Mesir. So makhtut ni apa? Tulis tangan lagi tu. Yang tulis tangan itu menisbahkan kepada imam. Kemudian mereka compare antara makhtut A ni dengan makhtut B ni, makhtut dikimpun, kemudian di compare antara satu sama lain tu. Sebab itu ada yang sikit perbezaan kalimat, sikit perbezaan yang ataupun mafqud ataupun perkataan ni ada dalam makhtut A, tapi perkataan ni tak ada dalam makhtut B. Sebab kenapa? Sebab makhtut ni orang tulis, orang salin. So bila salin, orang lain salin juga. Maka bila di compare, perkataan ni, sebab dulu pula titik kadang-kadang berbeza juga. Perkataan sama tapi titik bertukar, titik berbeza.
So sebahagian kita tengok para ulama tulis kitab, dia buah dalam kurungan. Perkataan ni tak ada dalam nuskhah 1, tapi dia ada nuskhah B, nuskhah ba, dia buah dalam kurungan. Tu betapa orang kata daqiq. Tengok betul tak teks ni setelah di-compare, sama. Semua maktub ni sama, dia punya teks tu kira confirm lah. Mungkin ada perbezaan sikit pada perkataan, tapi tak menjejaskan maktub atau tak menjejaskan benda tu pun, sebab perkataan ni sama erti dengan perkataan yang ni. Tu okey lah. Tinggal lagi dia bubuh dalam kurungan. Ada perkataan yang tak ada. Ada perkataan yang berubah terus, dia bubuh kat nota kaki. Adapun dalam cetakan ataupun dalam maktub A, perkataan ini disebut sekian-sekian perkataan pula. Kemudian cek lah, di situ dapat tahu kitab ni asli tak daripada si penulis tu. Sama seperti kitab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kitab Al-Ibana An Usul Diyanah. Ni kitab ni Wahabi dah ke menyeleweng. Hak yang cakap tu pun bukan reti bab maktub tak maktub ni. Hak yang mengkaji ataupun yang mencetak kitab Al-Ibana tu setelah dilihat maktub, setelah dilihat maktub A, maktub B, maktub C, kemudian confirm ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan berikutnya dilihat mana dia ulama-ulama, ataupun ada tak ulama-ulama bila sebut biografi tentang dia menyebut kitab ni, ataupun ada tak di dalam di dalam sebutan-sebutan para ulama tentang kitab ni nisbahnya kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. So bila ada, itu antara dalil yang menunjukkan kitab ni memang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri tulis. Tak ada kena-mengena dengan Wahabi tak Wahabi. Di-compare pula dengan penulisan-penulisan yang lain. Tengok kitab Al-Ibanah ni sama poinnya dalam Maqalat Islamiyin. Maqalat Islamiyin ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan tak ada siapa pertikai. Memang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tulis. Dan poin yang ditulis dalam Al-Ibanah sama dalam Maqalat Islamiyin. Dan sama pula dalam satu lagi kitab yang ditulis juga oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Risalatun ila Ahli Saghar. Suatu risalah, surat yang ditulis kepada penduduk Saghar tentang akidah Ahli Sunnah, akidah dia. Semua 3 kitab ni Wahabi lah. So itu selingan. Fahiya laysat juz'an minal musnadi wa innama hiya ulhiqat bihi. Dan yang dikatakan kitab kita ni ataupun usul sunnah ini bukanlah juzuk dari musnad. Maksudnya bukan juzuk dari musnad ni, maksudnya musnad itu menghimpunkan hadis-hadis yang Imam Humaidi ada lah. So Imam Humaidi menghimpunkan musnad ini, kemudian di akhir kitabnya itu ulhiqat bihi, maka dia tulis satu risalah tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Wafatuhu, tuwfiya al-Imam al-Humaidi fi at-19 ba'da al-200. Al-Imam al-Humaidi meninggal 19 selepas 200, maksud 219 Hijrah. Kama qalahu tilmizuhu al-Imam al-Bukhari, sebagaimana yang disebut oleh anak muridnya al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Amma ma yata'allaqu bir-risalati wa sihhati nisbatiha ilaih, adapun yang bersangkutan dengan risalah ini dan pensahihan nisbahnya kepada beliau, maka usul sunnah ini dicetak beserta dengan kitab musnadnya. Usul sunnah ini dicetak dengan beserta kitab musnadnya itu, menunjukkan ianya risalah daripada dia. Wahya risalatun mustaqillatun anhu wala syakka fi sihhati nisbatiha wa subutiha ila al-Imam al-Humaidi. Dan tidak syak lagi sahihnya nisbahnya kepada al-Imam al-Humaidi rahimahullah. Dan ini benda yang penting lah. So pertama sekali para ulama bila dia nak tahqiq kitab, sesuatu kitab para ulama ni, pertama antara kerja dia buat adalah mengecek betul tak nisbah kitab ni kepada penulisnya itu.
Kerana banyak juga kitab-kitab yang dinisbahkan kepada para ulama tapi sebenarnya bukan dia yang tulis. Antara dalil yang menunjukkan sahihnya nisbah risalah ini kepada Al-Imam Al-Humaidi, pertama, risalah ini asnadaha ilaihi Al-Hafidhu Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi menyandarkan kitab ini kepada beliau Al-Humaidi di dalam kitabnya Zammut Ta'wil, iaitu Al-Imam Al-Hafiz Ibn Qudamah Al-Maqdisi, dia ada kitab namanya Zammut Ta'wil, celaan kepada takwil. Jadi dalam kitab tersebut maka dia menyebutkan kitab ini lil Humaidi, iaitu risalah usul sunnah ini Al-Imam Al-Humaidi. Asnadaha aidan Al-Hafiz Al-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi sendiri dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz. Tazkiratul Huffaz kitab Al-Imam Az-Zahabi selain daripada Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala juga menyebut tentang biografi. Tazkiratul Huffaz juga menyebut biografi. Dalam Tazkiratul Huffaz menyebutkan kitab ni atau risalah ni. Wa huwa wa illam yazkur kulla nass risalah, walaupun Al-Imam Az-Zahabi tak menyebut sepenuhnya nas teks risalah ini, lakin zakara atrafan minha, tapi dia mengambil beberapa poin daripada usul sunnah ini, wa ba'dan min jumaliha, wa asbata nisbata ila Imam Al-Humaidi, dan dia mengisbatkan kepada Imam Al-Humaidi rahimahullah. Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah Al-Harrani juga mengisbatkan bagi Al-Imam Al-Humaidi dalam banyak tempat daripada kitab-kitab beliau. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Al-Imam Ibn Taymiyah juga seorang muhaqqiq, peneliti. So, banyak juga kitab-kitab bila Ibn Taymiyah sebut kitab ini li fulan, kitab ini ditulis oleh fulan, maksudnya lebih kuat pensahihan nisbahnya kepada penulis tersebut. Dan diikuti oleh anak murid beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah juga menyebutkan naqala ba'dan minha musbitan laha, iaitu menakalkan sebahagian daripada isi kandungan usul sunnah ini dan mengisbatkan baginya kepada Imam Al-Humaidi dalam kitabnya Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah. Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dia ada kitab namanya Ijtima' Juyush Al-Islamiyah, himpunan ataupun berhimpunnya tentera-tentera Islam dalam melawan kepada puak-puak Jahmiyah wal Mu'attilah. Nama kitab. Dia menyebut tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan dia menghimpunkan kalam para ulama ahli sunnah dari dulu sampai zaman dia. Sebab tu dia nama Himpunan Tentera Islam lawan kepada puak-puak yang menafikan sifat bagi Allah ni. فهذه الأمور تكفي في إثبات الصحة نسبة هذه الرسالة للإمام الحميدي, dan apa yang disebutkan ini cukup untuk mengisbatkan kesahihan risalah usul sunnah ini kepada Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala anhu. So ini tentang biografi Al-Imam Al-Humaidi. Yang akan datang kita akan masuk dalam Nassur Risalah, iaitu Haddatsana Bishr ibn Musa Haddatsana Al-Humaidi. Telah pun meriwayatkan Bishr ibn Musa Haddatsana Al-Humaidi qala as-sunnatu indana, sunnah di sisi kami itu an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi. Sunnah di sisi kami itu berimannya seseorang itu dengan qadar ketentuan baik dan buruk. Dia start dengan qada dan qadar dulu. Dia start dengan poin pertama adalah qada dan qadar Allah, ataupun beriman kepada ketentuan baik dan buruk yang Allah Ta'ala tentukan. Itu dia start dengan risalah dengan demikian. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal bab qadar belakang. Tapi Al-Imam Al-Humaidi start usul sunnah ni itu dengan bab qada dan qadar. Kerana wallahu a'lamu bis-shawab, kerana mungkin para ulama kata pada zaman beliau puak-puak yang menafikan qada dan qadar ni muncul. Puak-puak yang menafikan qadar ni mula jadi banyak dan jadi banyak di tempatnya. Maka dia start dengan nak bagi tahu akidah ahli sunnah itu, dia start dengan
iman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada apa nak tanya? InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.